Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi saya buat satu live ringkas ya. Dalam kereta ya sebab masih belum sampai rumah ya. Jadi dalam live ini saya nak jelaskan atau lebih tepat saya nak ulas satu pandangan yang sedang dilontarkan di media sosial ya berkenaan dengan sebab PKR nak guna logo sendiri ya dan berkenaan dengan muda dan sebagainya lah yang dilakukan oleh orang-orang kuat Najib ya. Jadi ini saya nak ulas sedikit dan satu perkembangan yang sedang berlaku dalam kem kluster mahkamah. Okey. Jadi jika anda ada soalan, saya akan ambil satu dua je hari ni sebab saya pun uh, live ni pun saya nak ringkaskan lah. Baik. Jadi saya mendengar ya ulasan yang dibuat oleh orang kuat Najib. Kononnya ada strategi rahsia ya PKR nak guna logo sendiri. Kemudian mereka akan bersatu lepas dah habis pilihan raya negeri Johor, mereka akan bersatu kembali. Jadi semua ni sebenarnya buang masa sebab satu Malaysia tahu bahawa PKR dia guna logo sendiri, Amanah guna logo sendiri, guna logo PH. Kemudian lepas PRN mereka memang akan bersatu kembali. Ini semua rakyat tak nak tahu. Ini semua adalah penjelasan nak alih perhatian. Ya. Saya dah jelaskan sebab PKR guna logo sendiri mudah. PKR sekarang, Anwar sekarang kena balun sebab MOU. Ya. MOU yang tak masuk akal. Jadi sekarang ni kluster mahkamah ataupun pihak yang telah mencatur PRN Johor menggunakan Johor hanya satu sebab je. Bukannya sebab nak test market UMNO apa semua yang sedang dilontarkan oleh pelbagai pihak. Bukan. PRN Johor ni nak beri tekanan kepada Anwar untuk tarik balik MOU tu je. Sebab mereka bagi pilihan kepada Anwar. Kau pilih. Kau nak terus kita buat PRN, lepas tu PKR hangus setiap PRN, atau kita terus masuk PRU. Kalau kita terus masuk PRU, Anwar boleh guna kesempatan PRN ni untuk bagi tahu penyokong dia. Tengok, kami batal MOU sebab kami pegang pada prinsip. Jadi, mungkin Anwar boleh dapat balik lah 10% sokongan yang hilang. Jadi mereka nak tekan Anwar berbuat demikian. Sebab mereka nak PRU awal. Mereka nak PRU serta-merta. Itu je. Ya. Dan ura-ura ada percaturan di negeri-negeri lain untuk wujudkan PRN ni bukannya palsu semata-mata. Ada kebenaran dia. Dan Anwar memang tertekan. Ya. Lagi lama tak tarik MOU, lagi padah. Ya. PH pun tertekan. Tapi mereka takut masuk pilihan raya sebab belum ada perjanjian solid dengan kluster mahkamah. Siapa nak jadi calon Perdana Menteri lepas PRU atau masa PRU? Adakah Anwar ke? Adakah Zahid ke? Adakah Najib ke? Adakah Tok Mat Hassan ke? Ataupun ada orang yang tidak dinamakan lagi? Benda ni semuanya belum diputuskan. Ya, jadi kluster mahkamah memang tahu. Lepas PRU, dia kena kerja sama dengan PH. Tak boleh lari. Sebab BN tak akan menang. PH tak akan menang. Jadi memang mereka kena bekerjasama untuk cuba bentuk kerajaan. Itu dah pasti. Tapi banyak benda tak settle lagi. Jadi Anwar, selagi kluster mahkamah tak settle benda-benda ni, siapa jadi calon PM, dia tak nak tarik MOU. Jadi mereka gunalah, pihak kluster mahkamah gunalah PRN Johor ni untuk tekan Anwar. Kalau kau tak nak tarik MOU, kita adakan PRN. Itu je sebab dia.
Dan sementara Anwar memutuskan sama ada nak tarik MOU, dia memutuskan bahawa dia tidak akan guna logo PH. Sebab terdesak, sebab dah cemas. Kalau guna logo PH, dia pada pemikiran Anwar, pengundi akan kaitkan MOU dengan PKR. Tapi sebenarnya Anwar terdesak lah. Ini adalah langkah orang terdesak. Sebab satu Malaysia tahu Anwar adalah pengerusi PH. Dan hanya satu cara PH boleh tarik MOU, iaitu dengan izin Anwar. Jadi Anwar saja boleh tarik MOU. Jadi rakyat bukan bodoh. Tapi dah terdesak kan. Sebab itu Anwar nak guna logo PKR. Baik. Sekarang ni, kau lihat. Dun Johor dah bubar lama. Ya, dah lama bubar. Tapi SPR hanya mengadakan mesyuarat pada 9 hari bulan Februari. Ya, mengapa lambat sangat kan? Nak tetapkan tarikh ni, tarikh itu. Sebab apa yang saya dipahamkan, memang ada pertimbangan-pertimbangan, rundingan-rundingan di kalangan pemimpin UMNO ni untuk membincangkan kemungkinan diadakan PRU 15 serentak dengan PRN Johor. Jadi mereka hendak memutuskan, haruskah kita buat PRN Johor dulu baru buat PRU, atau buat PRN Johor dengan PRU serentak. Jadi ada perbincangan kehala tu. Dan ini tidak akan diceritakan oleh orang kuat Najib, orang-orang kuat Zahid. Mereka mengalih perhatian kat isu logo PKR, ikut isu logo PKR nak guna logo dia, apa semua. Itu semua buang masa. Satu Malaysia tahu mengapa PKR nak guna logo dia sendiri. Satu Malaysia tahu Anwar tertekan nak tarik MOU ke tidak. Itu tak payah bincang. Yang harus mereka bincang adalah sekarang mereka sedang membuat keputusan. Harus tak buat PRU. Sebabnya, kluster mahkamah sekarang keliru. Dia tak tahu benar, dia tak tahu tahap mana ketersediaan atau persediaan parti-parti pembangkang selain Pakatan Harapan. Maknanya pejuang, muda, warisan, dia tak tahu. Adakah mereka bersedia ke tidak? Sebab kesemua mereka senyap. Jadi adakah dalam senyap mereka dah buat persediaan rapi? Itu yang mereka keliru. Jadi mereka sedang berbincang. Kalau kita buat PRU mengejut dan parti-parti selain Pakatan Harapan belum bersedia sepenuhnya, maka PRU mengejut ni akan memberi kelebihan kepada Barisan Nasional sebab parti-parti selain Pakatan Harapan tak bersedia. Tapi mereka tak pasti bersedia ke tidak parti-parti selain Pakatan Harapan. Itu yang mereka sedang bincangkan sekarang. Mereka bingung, mereka keliru. Ya? Jangan-jangan mereka buat PRU, mereka takut semua dah bersedia secara senyap. Itu yang sedang dibincangkan. Nak buat PRU mengejut ke tidak? Ya? Ada perbincangan. Jika kita buat PRU lepas PRN Johor, mereka akan lebih bersedia. Jadi haruskah kita buat sekarang? Bagi dia orang terkejut. Ya? Itu yang sedang dibincangkan. So, inilah yang harus dijelaskan oleh orang-orang kuat Najib dan Zahid. Jangan perdaya akal umbi. Bagi tahu cerita sebenar. Ya? Bahawa perbincangan sedang diadakan. Perlu tak kita buat PRU mengejut? Ya? So, itu adalah pencerahan sedikit sebanyak yang saya nak berikan. Supaya bukannya saya katakan PRU akan mengejut, bukannya saya katakan PRU akan berlaku selepas PRN Johor. Saya sendiri pun tak tahu. Cuma saya nak beritahu bahawa pertimbangan ini ada. Mereka sedang bincangkan. Ya? Jadi jangan terkejut. Ya? Sebab kluster mahkamah sebenarnya terdesak. Mereka tahu bila PRU berlaku dan jika terlalu banyak kerusi, 100 lebih atau 200 kerusi ditandingi oleh blok alternatif atau blok ketiga, maka Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan kena teruk. Jadi mereka keliru sekarang tahap mana ketersediaan blok ketiga. Itu je. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang.
Saya akan ambil satu dua ya. Pok Teh, kalau peratus keluar mengundi rendah, UMNO akan menang. Sejauh mana kebenarannya tuan? Tolong beri pencerahan. Baik, PRN ni nombor satu bukannya satu bayangan yang tepat bagi keputusan PRU kelak. Ya, sebab PRN ni rakyat ramai yang meluat. Kita lihat di Melaka, mereka meluat, berlaku boikot. Lebih penurunan jumlah yang keluar mengundi 20%. Jadi disebabkan itu ada kelebihan sedikit kat Barisan Nasional. Itu pun sebenarnya, jika anda pandai buat analisis, Barisan Nasional sebenarnya kena teruk di Melaka. Di 12 kerusi, mereka menang majoriti kurang 1,000. Undi popular dia tak sampai pun 40%. Jadi mereka menang sebab peratus yang keluar mengundi terlalu rendah. Jika kita campur undi PPBM dengan undi PH, di banyak kerusi sebenarnya BN kalah. Jadi BN tak kuat. Dan kita tak tahu di Johor, peratus yang keluar mengundi tinggi ke rendah. Harap-harap rakyat Johor dengar ada blok alternatif, ramai yang keluar lah. Tapi kita tak tahu. Jadi memang benar kalau kurang, terlalu kurang. Contohnya penurunan peratus mengundi 20%. Kalau terlalu kurang keluar mengundi, tak mustahil ya. Ianya boleh memihak kepada BN. Tak mustahil. So kita tak tahu. Benda ni tak pernah terjadi. Tapi apa yang saya tahu, rakyat tertunggu-tunggu PRU. Di PRU kita jangkakan peratus yang keluar mengundi tinggi. Sebab rakyat dah muak. Rakyat tunggu je PRU. Ya. Sekarang ni semuanya dah keliru. Zahid dah keliru, Najib dah keliru, Hadi dah keliru, Muhyiddin dah keliru, Anwar dah keliru. Tahap mana ketersediaan blok ketiga? Jadi itu yang mereka memang tahu kena buat PRU awal. Mereka nak buat PRU awal. Ya, Anwar tak nak buat PRU lambat. Nanti di dalam UMNO berlaku pergelutan, berlaku EGM, berlaku sesuatu atau pemilihan lebih awal dari PRU menyebabkan Zahid tak lagi jadi Presiden UMNO. Jika Zahid tak jadi lagi Presiden UMNO, sukar bagi BN dengan PH bekerjasama. Jadi Zahid nak juga kepimpinan UMNO ni dikuasai oleh Najib dan Zahid. Jadi dia memang sendiri terdesak untuk buat PRU awal. Tapi dia nak tahu, adakah dia yang jadi calon Perdana Menteri? Selagi dia tak tahu, inilah yang jadi ding-dong. Nak buat PRU ke, tak nak buat PRU ke, nak tarik MOU ke, tak nak tarik MOU ke, inilah yang jadi ding-dong ni. Ya. Mereka tak boleh buat keputusan. Ya. Ini yang perlu dijelaskan oleh orang-orang Najib. Keadaan sebenar, perbincangan sebenar, dilema sebenar yang sedang berlaku. Ya. Adam bin Ahmad. Sekejap ya. Bagaimana dengan warisan? Adakah ada perbincangan dengan pejuang atau muda? Saya tidak tahu. Itu benar-benar saya tidak tahu. Waalaikumsalam Tuan Said Azizul. Kembali kepada Tuan serta semua ya, sama-sama. Ya. Baik. Itu je lah pencerahan saya. Jadi pastikan anda share ramai-ramai. Dan dalam 20 minit lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram dan artikel berkaitan di ruang tajuk. Ya, jadi jangan lupa baca. Dan juga sentiasa layari thethirdforce.net. Zul Hasan, siapa layak jadi poster boy pejuang? Oh, saya tidak tahu. Yang tu kena tanya pejuang lah. Ya, yang tu kena tanya pejuang. Ya. So inilah pencerahan saya dan sekali lagi ya, jangan buang masa dengar pencerahan yang anda dah tahu benda tu. Seperti PKR tak guna logo ni, semua buang masa. Suruh orang-orang Najib dan Zahid ceritakan, benarkah PRU akan dilakukan? Bila akan dilakukan? Mengapa tidak dilakukan serentak? Kalau dah nak lakukan PRU, mengapa tidak dilakukan serentak? Mengapa bazir duit rakyat? Apa sebenarnya dilema? Suruh dia orang ceritakan benda tu. Ya? Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.